kita berdepan dengan dua isu gagal ni. Pertama, hashtag tanda pagar kerajaan gagal. Ini datang daripada rakyat, daripada netizen. Netizen yang merasai bagaimana kegagalan kerajaan. Bukan sekadar mereka rasai, mereka tengok, mereka perhati, mereka lihat dan mereka rasai bagaimana kerajaan ini gagal menguruskan negara kita, khususnya menguruskan kehidupan. Yang satu lagi ialah negara gagal. Negara gagal. Negara gagal ini merupakan satu istilah, satu yang telah pun digariskan oleh international, oleh Bank Dunia dan sebagainya terhadap sebuah negara apabila negara tersebut menghadapi situasi yang tertentu seperti mana yang ditentukan, digariskan oleh pihak international. Jadi, tetapi bagi saya negara gagal ni dia mesti bermula daripada kerajaan yang gagal. Sebab tak mungkin negara tiba-tiba akan gagal kalau kerajaan yang cekap menguruskan kehidupan bernegara ini boleh membawa sesuatu yang lebih baik kepada kehidupan bernegara. Sebab itu disebutnya bahawa antara ciri-ciri negara gagal itu ialah sistem politik yang makin kucak-kacir, makin merosot. Sistem politik ini bukan sahaja politik kepartaian, politik kuasa dan sebagainya, tetapi politik dari sudut pentadbiran. Dari sudut pentadbiran. Hari ini kita lihat bahawa kecamukan yang berlaku dalam negara kita ini, sehingga kalau kita lihat dalam pengurusan pandemik COVID-19 ini, kalau kita lihat baru-baru ini ada satu kenyataan daripada seorang, kalau saya tak ingat, Brigadier General, Doktor. Dia seorang pakar perubatan. Dia berkhidmat dalam tentera, dalam bidang perubatan. Dia sendiri meluahkan perasaan bagaimana kekecewaan dia dari sudut pengurusan. Dia kata tidak berlaku delivery. Segala keputusan yang telah dibuat ni tidak diurus dengan baik. Tidak ada koordinasi. Maknanya di antara peringkat atas, peringkat negeri, peringkat agensi, peringkat komunitas, tak ada koordinasi. Sedangkan dalam negara kita ni paling banyak menteri. Menteri timbalan menteri 70 orang. Yang Muhammad. Rakyat Malaysia 32 juta. Sedangkan negara-negara dunia yang lain rakyat dia sampai 80 juta, macam contoh di UK 80 juta, tapi menteri-menteri dia tak ramai. Begitu juga di Turki dan sebagainya. Mereka berjaya mengurus sehingga mereka berjaya keluar daripada pandemik COVID-19 ni. Tetapi apa yang berlaku hari ini ialah Brigadier General tersebut meluahkan rasa kekecewaan dia. Sebab mungkin dia perhati sendiri, mungkin dia terlibat secara direct sebagai seorang pakar perubatan dan berada dalam tentera yang sudah tentu tentera ini melihat kepada soal strategi bagaimana nak menghadapi peperangan, nak berhadapan dengan peperangan. Dan kenyataan dia itu disokong oleh penasihat kesihatan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu Tan Sri Dr. Jamilah. Tan Sri Dr. Jamilah dalam Twitter dia menyatakan bahawa dia menyokong pandangan Brigadier General tersebut. Ini menunjukkan bahawa saya ingat Perdana Menteri sendiri dah tak makan nasihat daripada penasihat kesihatan. Jadi ini antara yang kita lihat bahawa kegagalan dalam sistem politik dalam negara kita. Yang kedua, doktor, saya nak sebut ni, ini banyak orang tak tahu. Saya telah dipahamkan hari ini Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara telah dipeti sejukkan. Saya nak bagi tahu kepada penonton-penonton di luar. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara telah dipeti sejukkan. Kerana apa? Kerana politik. Mereka tidak boleh terima pandangan-pandangan yang berbeza yang dibawa oleh pegawai-pegawai kerajaan. Ini bagi saya sesuatu yang tidak sewajarnya boleh berlaku. Sebab saya dipahamkan Ketua Pengarah hanya memberikan laporan, tetapi dipersoalkan oleh menteri-menteri tertentu terhadap laporan tersebut. Dia kata bahawa saya hanya bagi laporan, saya bukan nak campur soal kementerian-kementerian, saya tidak ada hak. Tetapi inilah yang menyebabkan berlakunya pertembungan antara politician yang berada dalam kerajaan ini dengan pentadbir yang cekap seperti mana ketua-ketua pengarah Majlis Keselamatan. Ini suatu yang sangat
malanglah bagi saya bahawa bila berlaku keadaan sebegini sehingga pakar-pakar seperti Brigadier Jeneral tersebut boleh mengeluarkan kenyataan bahawa gagal dari sudut koordinasi. Gagal, inilah tajuk kita. Kegagalan yang sangat ketara. Macam mana mereka tidak boleh koordinate antara satu-satu peringkat, satu kementerian dengan satu kementerian. Semua menteri mungkin nak tunjuk pandai. Inilah dia yang gejala yang kita hadapi. Yang keduanya ialah dari segi ciri-cirinya ialah apabila kerajaan itu hilang kesahihan. Sekarang jelas hilang kesahihan apabila UMNO telah menarik diri daripada menyokong Perdana Menteri. Kepercayaan dia kepada menteri sudah hilang. Dan beberapa orang ahli parlimen telah buat kenyataan secara terbuka. Dan saya percaya bahawa UMNO tidak akan berganjak dengan keputusan mereka. Maknanya kesahihan kerajaan ini cukup jelaslah bagi saya, kesahihan kerajaan yang ada pada hari ini. Yang ketiganya ialah antaranya ialah layanan kepada publik hari ini. Cukup teruk layanan kepada publik, kepada rakyat. Ini ciri-ciri negara gagal. Ciri-ciri negara gagal ialah bermula daripada kerajaan yang gagal. Kerajaan gagal memberikan layanan yang terbaik kepada kehidupan rakyat yang ada pada hari ini, sehingga rakyat terpaksa naikkan bendera putih. Yang seterusnya antara ciri negara gagal itu ialah kita gagal interaksi hubungan dengan negara-negara luar. Kita fail. Persepsi negara luar kepada kita sangat buruk. Contoh, lawatan Menteri Kanan yang paling kanan. Sebelum ini. Sekarang dah agak kiri. Sekarang dah mungkin dah jadi ke kiri, bukan lagi ke kanan. Bukan lagi ke kanan, iaitu saudara Azmin Ali. Ya, dia pergi mengawal, dia Austria. Dalam Facebook Menteri Kerajaan Austria ni, orang kecam dia sehingga memalukan negara Malaysia. Bagi saya bahawa ini kecaman-kecaman bukan saja dalam bahasa Inggeris, tapi dalam bahasa-bahasa Austria dan sebagainya. Maknanya satu gambaran yang cukup buruk apabila kita telah gagal dari sudut perhubungan kita dengan negara-negara luar. Jadi ini gambaran menunjukkan bagaimana kita gagal membina keyakinan kepada negara-negara. Sebab itu pelabur-pelabur yang dah ada di Malaysia pun lari ke negara-negara jiran, menunjukkan bahawa mereka tidak melihat soal kestabilan yang boleh memberikan jaminan kepada kalau pelaburan mereka itu akan dapat perlindungan yang secukupnya. Yang akhir sekali saya nak sebut ialah korupsi yang sangat ketara. Hari ini saya telah dipahamkan bahawa 40 projek, saya tak nak sebut lagi berapa nilai ratusan bilion itu, 40 projek yang telah pun dipersetujui untuk dilaksanakan secara tender runding. Ini untuk memberikan habuan kepada kontraktor-kontraktor kroni-kroni, kepada parti-parti politik yang ada ini untuk nak buat duit, untuk parti tersebut hadapi pilihan raya ataupun sebaliknya. Itu bagi saya bahawa satu keadaan di mana tidak sewajarnya dalam suasana kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, rakyat tidak dilayan secukupnya. Sepatutnya kita nak mencari harga projek tersebut, harga yang terbaik untuk menjimatkan perbelanjaan wang negara, wang rakyat, supaya wang tersebut balik kepada rakyat. Ini bagi saya bahawa ciri-ciri negara gagal. Gambaran itu bermula daripada kegagalan kerajaan menguruskan negara kita, apatah lagi dalam situasi luar biasa ini. Mereka gagal untuk melihat apa sebenarnya yang sepatutnya mereka buat kepada pandemik COVID-19 ini. Datuk, kadang-kadang untuk menjelaskan gagal ni dia perlu kepada angka-angka dan nombor-nombor. England gagal di final pasal dia kalah penalti kan. Gagal lah. Jerman tak gagal sebab dia menang. Angka yang membezakan. Jadi kalau kita tengok angka bagaimana negara kita menguruskan COVID, Datuk, hari ini jumlah kes COVID telah dekat-dekat dengan 1 juta negara kita. Dan hari ini juga kes harian tertinggi daripada sejarah COVID dalam negara. Dan pada hari ini juga kalau kita melihat bagaimana kes kematian juga
100 lebih average sekarang. Dan kalau kita lihat pada hari ni, angka kita ni, saya sebut tadi angka, kita duduk nombor 32 dalam dunia. Dulu 100 lebih dah tu. Naik potong. China lah ke bawah lah. China 90,000 kan. Statik di situ. Kita potong. Hampir 1 juta. Nombor 32. Yang tadi yang saya sebut kematian itu, pada hari-hari tertentu dah tu, nisbahkan kepada jumlah penduduk kita nombor 1 dalam dunia. Nak sebut angka tadi ni. Kalau angka-angka macam ni, depa kata tak gagal lagi, kita pun tak tahu. Kan? Yang berada di ICU, Datuk, hari ini telah melebihi 1,000 orang. Allahu Akbar. Tak pernah. Hari ini adalah hari yang pertama dalam negara kita yang masuk ICU lebih daripada 1,000 orang. Separuh daripadanya menggunakan ventilator, alat pernafasan, Datuk. Jadi inilah gambaran sebagaimana video yang kita tengok di hospital Tengku Ampar Rahimah tu, Kelang tu. Allah. Itulah suasana. Tapi apabila Perdana Menteri nak pi, depa bagi nampak elok lah. Bagi nampak elok, houseman yang duduk di quarters telah diberi satu notis 1 hari tu untuk keluar kosong, untuk pindah sakit. Jadi dalam keadaan yang macam ni, Datuk, dalam keadaan angka-angka yang saya sebutkan, dengan jumlah kematian, dengan kita telah hampir kepada 1 juta, nombor 32 dunia. Bahasa apa lagi, Datuk, kita nak sebut selain daripada gagal? Datuk, komen. Bagi saya tak ada lagi bahasa lain yang boleh kita gunakan melainkan fail, gagal. Jadi apa lagi yang boleh kita gunakan kalau dah angka itu menunjukkan bagaimana ketidakkemampuan kita, kerajaan ini, menguruskan pandemik COVID-19 ni. Saya nak sentuh begini, Muhammad Doktor. Isu dia, kalau negara-negara lain pun dulu angka tinggi, China pun angka tinggi sebab dia bermula daripada China, tetapi mereka berjaya mengurus pandemik ini. UK berjaya, dan negara-negara lain telah berjaya keluar daripada, sehingga Europe ini secara keseluruhan di Europe ni telah berjaya keluar daripada pandemik COVID-19. Maknanya mereka dah kembali kepada norma biasa, walaupun tidak sepenuhnya. Tetapi kalau kita lihat dalam bola sepak Piala Euro baru ni, mereka dah boleh tengok bola. Saya dihantar oleh seorang kawan saya daripada UK. Gambar-gambar rakyat Malaysia di UK boleh berpesta main bola persahabatan di kalangan rakyat mereka di London. Kemudian malam buat majlis jamuan. Saya kata, betul ya kata tu? Ya, kami di sini dah okey. Dia duduk sana, kawan saya. Dia duduk di sana. Dia kata, dah tak ada apa dah. Kami boleh berinteraksi seperti biasa. Tapi kami tetap mesti berjaga-jaga. Kami tetap mesti ada kawalan. Kenapa? Ini persoalan yang perlu ditanya oleh semua orang. Kenapa negara-negara ini yang angkanya tinggi, rakyatnya lebih besar daripada jumlahnya daripada negara kita, mereka telah berjaya menguruskan pandemik COVID-19 dan akhirnya mereka boleh keluar. Kenapa? Kerana ketelusan. Sehingga sekarang kita tak tahu apa terjadi. Sebab isu utama pada saya ialah vaksin. Isu utama di sana juga ialah vaksin. Mereka berjaya kerana vaksinasi. Tidak? Kerana vaksin berjaya disuntik segera. Kalau kita lihat yang diviralkan oleh seorang rakyat Malaysia di Turki, bagaimana rakyat di Turki itu begitu cepat. Hari ini daftar, hari ini juga boleh suntik. Kenapa? Kerana ada vaksin. Kita di sini dah bulan 3, daripada bulan 3, bulan 2 dulu ni, register, daftar, sampai hari ini masih belum dapat disuntik. Kerana apa? Kerana bekalan vaksin. Bekalan vaksin dikatakan pertengahan Julai. Tapi sampai sekarang pun saya dipahamkan belum sampai. Jadi ini isu dia. Saya terfikir seperti yang pernah saya sebut dalam siri-siri seperti ini, iaitu mereka ni beli vaksin ni daripada siapa? Daripada sindiket mana yang mereka dapatkan vaksin ni? Seperti 1MDB dulu bagi duit kepada syarikat yang tak wujud. Adakah ini juga mengulangi kisah-kisah 1MDB sehingga akhirnya kita terpaksa top up wang untuk mendapatkan bekalan daripada pembekal-pembekal vaksin. Sedangkan parlimen pada tahun sudah telah luluskan dalam bajet sejumlah 3 bilion kalau tak silap saya. Kemudian diambil lagi duit kawan, duit kumpulan wang amanah bukan duit
kumpulan wang amanah pencen, iaitu duit kumpulan wang amanah negara lah maknanya, duit masa depan untuk generasi masa depan. Diambil lagi sampai 5 bilion bagi saya. Ini bagi saya satu perbelanjaan yang cukup besar berbanding dengan jumlah rakyat Malaysia yang hanya ada 32 juta ataupun 33 juta rakyat Malaysia. Jadi persoalan dia, bagaimana mereka menguruskan vaksin. Ini kegagalan yang cukup ketara yang perlu diperjelaskan oleh kerajaan. Sebab itu sidang parlimen itu sangat penting. Daripada awal kita memberikan penekanan. Sidang parlimen kena buat segera. Untuk apa? Untuk kita nak dapat tahu why, kenapa. Sehingga kita dah gagal hari ini, jumlah makin meningkat. Tetapi kita tak dapat bekalan vaksin yang mencukupi. Ini isu yang perlu diperhatikan oleh rakyat, bahawa kegagalan utama kita ialah mendapatkan bekalan vaksin. Ini kegagalan yang sangat jelas yang menyebabkan kes merebak. Kita boleh buat swab test. Tetapi bila kita kenal pasti, kita tak boleh nak bertindak untuk memberikan vaksin kepada orang lain untuk melindungi supaya mereka tidak dijangkiti. Datuk, rakyat mengatakan bahawa negara kita gagal. Ya. Dunia juga mengatakan negara kita gagal. Tapi hari ini kita nak respon kepada 4 pimpinan ini, pasal kali ini yang kata gagal budak juga adalah salah satu daripada komponen parti dalam parti mereka. Yang kalau tak silap saya ada 37 kursi UMNO melalui presiden dia yang dengan alasan itu akhirnya menarik balik sokongan terhadap Muhyiddin. Jadi hari ini Datuk, kita nak respon satu persatu. 2 pimpinan. Yang pertama Ketua Penerangan PBBM ataupun Bersatu, Wan Saiful Wan Jan. Yang kedua Datuk Seri Rina Harun. Jadi depa ni respon pada kenyataan Zahid itu. Dia kata kita tak gagal. Kita membelanjakan. Dia ambil angka mana kita pun tak tahu. 500 bilion. Rina dia sebut 500 bilion. Mulut dia sebut, tapi ditulis 300 lebih. Saiful Wan Jan sebut ditulis 500 bilion. Mana ada negara yang membelanjakan segitu banyak untuk menolong rakyat? Jadi gagal apa dia kata? Datuk, respon hak ni dulu Datuk. Saya nak menjadi satu bahan lucu lah. Bagaimana seorang yang seperti mana Wan Saiful, seorang yang agak profesional, dia ni pernah dapat PR di UK, pernah duduk di UK satu ketika dahulu dan pernah terlibat dengan saya tak ingat parti politik apa di UK, sebagai seorang yang terlibat secara langsung lah dengan parti politik di UK. Bagaimana orang macam ni, orang yang belajar di luar negara, Rina yang belajar daripada US kalau tak silap saya, melihat kita dah belanja 500 bilion, takkan gagal lagi. Bukan kegagalan, kan kejayaan bukan diukur kepada sejumlah wang yang kita belanja. Kejayaan bukan diukur kepada berapa jumlah wang yang diperuntukkan, berapa jumlah wang yang dibelanjakan, tetapi bagaimana cara kamu membelanja. Satunya Datuk, jumlah tu betul ke? Tak tahulah. Ini isu dia bagi saya, bahawa kalau dari sudut kita katakan yang disebut-sebut sebelum ini oleh pakar-pakar ekonomi, wang direct daripada kerajaan dalam berbagai-bagai package yang diumumkan ratus bilion ini, hanya dalam 80 bilion yang betul-betul wang kerajaan. Mana dia kata bahawa kita telah memperuntukkan belanja 500 bilion, sedangkan wang kerajaan 80 bilion sahaja. Wang yang betul-betul wang kerajaan, iaitu wang daripada kantung kerajaan. Yang lain ialah daripada moratorium. Yang lain daripada KWSP contohnya. Yang lain daripada agensi-agensi kerajaan yang mengurangkan kos itu, mengurangkan kos ini dari segi sewa bangunan kerajaan persekutuan tak perlu bayar dalam tempoh bulan. Itu dicampur menjadikan sampai 300 ataupun yang disebut kata 500 bilion. Hakikatnya wang kerajaan hanya 80 bilion. Jadi tapi tak apalah bagi saya, bahawa kalau mereka nak kata 500 bilion, okey, takkanlah kita ukur kejayaan kita itu dengan sejumlah wang yang diperuntukkan kemudian dibelanja.
kemudian kamu tak tahu apa yang kamu belanja. Apa yang telah kamu lakukan sehingga menyebabkan keadaan tak tercapai hasrat untuk membelanjakan sejumlah wang yang banyak itu untuk mencapai satu matlamat. Kamu tak gariskan apa matlamat yang kamu nak capai daripada perbelanjaan yang banyak. Jadi sepatutnya bagi saya bahawa kalau sampai 500 bilion yang kita belanjakan, sepatutnya kita sudah dapat satu jawapan yang baik bahawa kes berkurangan kita berjaya untuk vaksinkan rakyat secara yang lebih besar. Tapi sampai hari ini vaksin masih tak cukup. Jadi ini bagi saya bahawa bukan gambaran satu kejayaan. Malanglah bagi saya kalau menteri mengaji pandai, belanja overseas, tapi hanya melihat, oh kita dah belanja duit, kita dah beri itu, dah beri ini. Nak mengukur, nak justifikan kata bahawa ini sebagai satu kejayaan kepada mereka. Ini memalukanlah, memalukan. Ini bukan ini politik murahan, politik sogokan seolah-olahnya oh kami dah berjaya. Berjaya bagi duit. Nah, ambil duit. Macam budak-budak. Budak-budak kita. Nah, ambil gula-gula pergi main jauh-jauh. Ataupun Datuk, boleh kita lihat macam ni. Saya sebut tadi angka kan. Ya. Lagi banyak angka maksudnya lagi ramai orang susah kan. Jadi dia secara tak langsung menyebut bahawa ramainya orang yang susah yang perlu dibantu. Itu maksudnya kerajaan gagal. Jadi kalau KWSP saja hak yang pohon itu berapa 12 juta orang lebih. 12 juta orang lebih. Jadi apakah menteri yang respon ni dengan banyak angka tu, banyak yang diberi tu, maksudnya lebih ramai orang tu, apakah dia berjaya? Inilah gagal, Datuk. Ya, memang betul lah maknanya. Dia menggambarkan bagaimana kesusahan masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Dengan kalau kita lihat yang disebut tadi, yang minta air sinar, yang bawa air citra. Air citra ni sampai 12 juta orang. Maknanya orang yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini cukup besar. Cukup besar. Jadi kalau dia kata bahawa inilah dia cara kerajaan mengendalikan, nak menggambarkan bahawa inilah dia kerajaan yang tidak berupaya untuk membantu mereka tanpa menyentuh wang masa depan mereka. Hari ini yang buat doktor, dia sudah terbalik. Sepatut kerajaan bantu rakyat. Hari ini rakyat bantu kerajaan. Rakyat bantu kerajaan. Rakyat minta apa? Rakyat minta wang KWSP. Rakyat minta moratorium. Maknanya rakyat bantu kerajaan. Rakyat nak kurangkan beban kerajaan. Sepatutnya mereka harus rasa malu. Kegagalan mereka menyediakan sejumlah wang untuk membantu masyarakat dan rakyat untuk keluar daripada masalah kesusahan. Orang miskin terkejut ni hari ini. Ini sangat besar bagi saya bahawa sebab itu dalam kes-kes pengagihan bakul ini kita mengutamakan kepada mereka-mereka yang tiba-tiba jatuh susah ataupun jatuh miskin. Jadi bagi saya sepatutnya mereka rasa malu kerana apa yang berlaku hari ini bukan kerajaan bantu rakyat. Kerajaan hanya menyediakan 80 bilion tak mencukupi, tapi sebaliknya rakyat membantu kerajaan. Bendera putih ialah gambaran kegagalan mereka. Rakyat bantu kerajaan dan rakyat bantu rakyat. Wan Saiful Datuk, dia membuat kenyataan respon kepada Datuk Seri Zahid sebagai kapasiti dia ketua penerangan Bersatu. Manakala Datuk Seri Rina pula bersama dengan pimpinan PH yang lain, bersama ketua Muslimat dan lain-lain lah apa kecil-kecil tu. Datuk, ni PAH pun serupa tu. Komen sikit. Ya, saya agak terkejut hari ini ada satu kenyataan. Tadi saya baca kenyataan daripada ketua penerangan Muslimat PAS. Doktor perempuan tu apa? Dulu dia ni daripada Parit, dia pernah jadi calon di Parit ketika dahulu. Saya tak ingat nama doktor tersebut. Dia kata dia menyalahkan rakyat. Dia menyalahkan rakyat yang tak bantu kerajaan. Kerajaan dah bantu tapi rakyat tak tolong kerajaan, tak bantu kerajaan. Ini bagi saya mentaliti yang sangat buruklah daripada pemimpin-pemimpin daripada yang mengenalkan diri mereka sebagai kumpulan jemaah Islam di parti Islam. Tiba-tiba nak menyalahkan orang lain atas kegagalan. Malu bagi saya apabila PAS cuba untuk mempertahankan
untuk mempertahankan kerajaan yang gagal ini, mempertahankan kabinet yang gagal bagi saya, kabinet yang gagal, termasuk kabinet daripada PAS. Sebab itu bagi saya bahawa mereka tak akan kata kerajaan ini gagal. Sebab apa? Sebab yang berada dalam kerajaan itu termasuk daripada PAS. Jadi patutnya lah bagi saya bahawa mereka harus berani untuk menyatakan bahawa kalau kerajaan ini gagal, kita mesti ambil tanggungjawab supaya masyarakat lihat ketelusan, kejujuran kita dalam menunaikan amanah rakyat ini. Seorang lagi menteri bijak lah tu. Datuk Mustafa Mohamed ni bukan calang-calang orang. Orang yang bijak. Dia respon bukan pada Zahid tapi pada Bloomberg. Bloomberg mengeluarkan satu berita mengatakan bahawa negara kita ini menuju kepada negara gagal. Dengan memberi pelbagai alasan dan di antaranya dia kata Malaysia pada satu ketika sebelum ini adalah negara contoh. Negara-negara membangun ini, kalau orang nak refer negara contoh adalah negara kita Malaysia. Tapi hari ini kesan daripada COVID, kegagalan menguruskan negara, maka rakyat Malaysia sama-sama menaikkan bendera putih. Jadi Mustafa Mohamed ni dia komen kepada Bloomberg ni, Datuk. Ya. Ini yang saya agak terkejut. Ini Datuk Mustafa Mohamed ni seorang pakar ekonomi lah, menteri ekonomi kan, daripada zaman BN dan sebagainya. Dan bila dia menjawab tentang soal kenyataan dakwaan Bloomberg ini, kerajaan tidak gagal, dia kata masih berfungsi seperti biasa. Yalah, memanglah kerajaan itu berfungsi dari seperti biasa. Kerajaan berjalan, pentadbiran itu berjalan, tetapi dalam keadaan yang tempang, pincang. Dia kena ingat dalam keadaan tempang dan pincang. Dan yang paling malangnya, hujah dia ialah dia kata contohnya pemulih telah memberikan bakul makanan kerajaan. Ini menunjukkan kerajaan telah berjaya untuk buat sesuatu bagi membantu rakyat. Jadi saya ingatlah menteri hanya nilai atas kejayaan itu, nak menafikan kenyataan yang dibuat oleh Bloomberg itu, hanya contoh dia bakul makanan. Jadi bagi toyu kicap, bagi toyu bagi kicap, itu tugas kerajaan. Kerajaan telah berjaya untuk membantu rakyat. Jadi saya ingat Datuk Pa, saya lebih baiklah saya ingat semua menteri-menteri ni dibawa duduk dalam bakul tu. Bagi duduk dalam bakul itu lebih baik. Pasal daripada hari itu program dia bagi sumbangan bakul tu. Jadi bagi sumbangan bakul, dia nak tunjuk bahawa proof ni kita senang bagi bakul. Jadi lebih baiklah menteri duduk dalam bakul, bagi duduk dalam bakul, kemudian kita bubuh bagi ada supaya ayak jangan masuk, kita boleh hanyutkan lah di dalam sungai Kelantan ke mana-mana. Sebab bagi saya bahawa bakul bukan gambaran menunjukkan bahawa fungsi kerajaan, tetapi fungsi kerajaan ialah bagaimana untuk menjaminkan ekonomi berkembang, bagaimana untuk memastikan supaya peniaga tidak gulung tikar, bagaimana memastikan supaya sektor-sektor pelancongan kita terus terjamin, menyebabkan tidak ada ramai orang akan hilang pendapatan, memastikan supaya pekerja-pekerja tidak dapat dibuang. Tetapi walaupun peruntukan diberikan dengan begitu banyak subsidi upah dan sebagainya, tetapi mereka tidak berupaya untuk menyelamatkan sektor pekerjaan ini daripada diberhentikan, dibuang pekerja oleh majikan-majikan. Saya ingat kalau kita lihat bahawa Datuk Tokeh Maidin mengatakan bahawa kalau tak dilakukan sesuatu, ramai peniaga-peniaga kecil ni IKS ini akan gulung tikar. Ya, memang sungguh itulah sebab kalau ikut pakar ekonomi Dr. Mohamed, dia kata bahawa ekonomi kita berundur 3 tahun ke belakang. Orang ekonomi bergerak 3 tahun ke depan. Contohnya, sepatutnya kalau tak 3 tahun ke depan pun, setahun ke depan kita bergerak mesti ke depan. Ini ekonomi kita berundur, perkembangan pertumbuhan ekonomi kita berundur 3 tahun ke belakang. Ini bagi saya sesuatu yang cukup membimbangkan kita, kerana apabila dilihat
pertumbuhan ekonomi kita ini berundur 3 tahun ke belakang, 2 ataupun 3 tahun ke belakang, ini akan memberikan kesan yang buruk kepada bagaimana untuk kita nak reset kembali, nak buat penetapan semula kepada perjalanan masa depan negara kita, khususnya untuk memastikan supaya pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan secara yang lebih baik. Datuk, kita pindah kepada lagi seorang pemimpin, presiden saya dulu, Datuk. Presiden Datuk jugalah, kan. Sekarang menjadi duta khas ke Timur Tengah, Datuk. Respon dia pun agak pelik. Dia kata macam mana? Orang gila politiking kata. Orang gila yang kata lebih kurang macam tu lah. Yang mengatakan bahawa negara kita sekarang ni gagal. Lepas tu dia kata orang yang kata ni macam duduk planet lain macam mana tau. Saya pun tak apa faham tu. Dia macam saya tweet lah. Mana ada dalam dunia ni orang gila nak mengaku gila. Kalau kita tengok ada orang gila, ni dah satu cerita lah. Orang gila dia pancing ikan di jalan raya. Lepas tu ada seorang menteri pergi tanya dia. Menteri, saya tak mau sebut lah siapa dia. Menteri bertanya, "Pakcik dapat ikan banyak ke?" Dia kata, "Hang gila ke? Mancing atas jalan mana ada ikan?" Dia tu gila tapi dia kata kawan dia gila. Jadi lebih kurang macam tu lah ni pun. Saya minta maaf lah Tok Guru. Jadi Tok Guru ni memang seorang yang sangat, kalau sebelum ini dia suka dia sinonim dengan perumpamaan membandingkan orang itu dengan binatang. Biarlah seperti anjing menjalak bukit apa semua ni kan. Jadi dia supaya binatang. Hari ni dia cuba untuk associatekan orang itu, nak sinonimkan orang itu dengan orang gila. Tapi hakikatnya sekarang ni rakyat sedang melihat kegilaan kerajaan yang ada pada hari ini. Ini kerajaan yang berkecamuk bagi saya. Saya percayalah bahawa Tok Guru ni respon selepas daripada UMNO menarik diri daripada sokongan mereka terhadap Tan Sri Mahyadin. Bila Tok Guru sebut tempoh hari sewaktu nak rampas mandat rakyat ni, Tok Guru kata kami bukan masuk pintu belakang, kami terjun ke atap. Pecah atap lah. Jadi dia lupa kata dia terjun tu kuat. Terjun kuat tu, lantai tu reput. Nak terjeruih ya. Bila nak terjeruih ni, kaki dia dah tergoyang-goyang lah tu. Kaki dia tergoyang dah. Kalau silap air bulan ni, kalau UMNO tarik lagi betul-betul ni, dengan Tok Guru tu jatuh dengan jubah-jubah dia sekali lepas ke bawah tu. Kalau ada benda-benda tajam tu, sangat berbahaya lah. Jadi dia respon bila keadaan di mana UMNO menarik sokongan terhadap Tan Sri Mahyadin Yassin. Jadi ini yang saya fikir UMNO sendiri sedang merasai perit berkawan dengan PAS, menerima dan mengajak PAS menubuhkan muafakat nasional satu ketika dahulu. Hari ini saya percaya UMNO akan merasailah bahawa macam mana PAS dah kembali kepada PL lama dia. Kalau dulu UMNO kafir, UMNO kafir ya. Hari ini UMNO gila. Dia tak sebut dia UMNO gila, tapi hakikatnya tujuan dia, fokus dia ialah kepada tindakan UMNO, tindakan kenyataan Zahid itu menarik sokongan terhadap Tan Sri Mahyadin Yassin yang dianggap sebagai politiking. Jadi siapa lagi yang nak politiking kalau bukan daripada dalam kerajaan. Jadi saya nak sebutnya bahawa kerajaan yang cacah marba. Kerajaan yang cacah marba. Yang wujud hari ini, pertama, kerajaan ini tidak ada kesahihan, keabsahan kerajaan ni. Satu. Yang kedua, maknanya cacah marba. Mereka tarik sokongan tapi mereka masih berada dalam kerajaan ni. Saya fikir kalau orang asing melihat, pelabur asing melihat dengan suasana yang sangat menggerunkan, menakutkan, mereka duk fikir apa akan jadi kepada pelaburan yang telah pun mereka labur di negara mereka dalam keadaan kerajaan yang cacah marba. Saya lihat bahawa kerajaan ini tidak boleh berfungsi lagi. Kerajaan ini sudah gagal untuk berfungsi dan takkan boleh berfungsi secara yang baik apabila sudah tidak ada persepahaman antara satu sama lain. UMNO sejak daripada awal dia mengatakan bahawa kami akan keluar. Kami berada dalam kerajaan tapi sampai satu ketika bila mai pilihan raya kami akan berlawan. Jadi pada waktu itu sudah merosakkan persepsi
luar terhadap negara kita. Sebab orang akan lihat, macam mana kamu berada dalam kerajaan, lepas itu kamu akan lawan kerajaan. Kamu ada dalam kerajaan ni, sebab itu kamu akan lawan kerajaan. Kamu akan lawan kawan kamu yang sama-sama duduk dalam kerajaan dulu. Orang akan lihat, ini kerajaan yang cacah marba. Hari ini, lagi jelas. Lagi jelas, apabila satu ketika, Muafakat Nasional bersama, rampai ambil kuasa, terjun ke atap, bersama-sama menguasai kerajaan melalui scheme of thing yang ditawarkan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin, dan hari ini UMNO tarik diri tapi masih berada dalam kerajaan. Mereka masih menikmati segala orang panggil segala keistimewaan sebagai timbalan Perdana Menteri, sebagai menteri, sebagai timbalan menteri, sebagai pengurusi GLC dan agensi itu, agensi ini, lembaga pengarah itu, lembaga pengarah ini. Mereka masih merasai nikmat keistimewaan tersebut. Tetapi mereka tidak bersepahaman antara satu sama lain. UMNO dengan PAS sudah tidak bersepahaman, UMNO dengan PBM sudah tidak bersepahaman. Jadi kerajaan ini kerajaan yang cacah marba. Dia cacah marba dengan dalca lain. Dalca ni kita boleh sedap, campur apa semua tu, dia boleh sedap untuk kita makan. Kita bubuh terung, kita bubuh ubi kentang, kita bubuh carrot, kita letakkan kubis, sedap dimakan. Kita letak kaki ayam pun sedap lah, dalam dalca. Tapi kerajaan ini kerajaan yang cacah marba. Cacah marba maknanya dia bercampur kentut, tahi dan air kencing. Ini perumpamaan yang saya boleh bagi. Maknanya kekotoran yang sangat menjijikkan dunia dan juga negara kita. Ada pandangan tu, dia kata macam ni. Dia kata PAS ni bila dapat kerajaan, bukan saja dapat kerajaan tetapi habuan kedudukan, habuan gaji dan lain-lain. Jadi bila Tan Sri Zahid, Datuk Seri Zahid ni menarik sokongan terhadap Mahyudin, dia nampak kerajaan nak jatuh. Jadi dia nampak ni nak tumpah dah ni, periuk nasi dah ni. Selama ni duduk selesa dengan semua keselesaan, jadi menteri, jadi apa. Jadi dia nampak nak hilang dah ni. Jadi yang tu yang dia ada pandangan kata macam tu, Datuk. Komen. Ya, sudah tentulah. Itu yang menjadikan dia gelisah sebab mereka akan hilang keistimewaan ini macam saya sebutkan tadi bawah. Mereka sudah berada pada kedudukan yang selesa. Mereka rasa selesa duduk di kursi empuk sehingga melupakan mereka semua kepada persoalan-persoalan isu yang mereka bangkitkan satu kedua. RUU 355 entah ke mana, tak fikir dah RUU 355 ni, tak fikir dah. Dia tinggal buku 3x5 ya. Buku 3x5. Kemudian Adib, Allahyarham Adib, dah lupa dah. Lain-lain ni semua mereka dah lupa dah. Isu-isu yang berkaitan dengan yang mereka sebut dahulu RUU 355 ini sebagai jantung PAS. Maknanya tak boleh terpisah. Kalau hilang ni, hilanglah PAS. Hilang PAS. Maknanya terhentilah nafas perjuangan PAS. Maknanya terhentilah nafas perjuangan PAS, iaitu dalam konteks maknanya virus, bagi saya ni virus dah berjaya menyerang ni. Covid dah berjaya menyerang jantung perjuangan PAS tu. Maknanya habis. Maknanya nafas itu sudah berhenti. Jadi ini yang menyebabkan mereka gelisah sebab mereka akan hilang segala keistimewaan yang mereka nikmati dalam tempoh setahun berapa bulan? Setahun lebih sikit. Setahun 3-4 bulan begitulah mereka akan hilang. Jadi sebab itu kalau hari ini kita pun dah dengar SPRM sedang siasat satu agensi di Kelantan, AKSB, maknanya Air Kelantan sedang berhad. Dan dikatakan esko-esko kerajaan negeri pun akan dipanggil untuk berikan keterangan di mahkamah nanti. Ini maknanya satu ketika dahulu PAS sangat berbangga. Mana ada kes rasuah, tak ada berlaku, tidak membabitkan mana-mana pemimpin dan juga apa-apa agensi di Kelantan. Tapi hari ini saya tak mengatakan siasatan itu menunjukkan mereka bersalah, tetapi ini sedang berlaku. Itu pada rakyat Marhain, rakyat di bawah, ramai yang beranggapan bahawa apa yang PAS bawa itu adalah Islam, Melayu Islam. Islam memberi gambaran bahawa apa yang PAS dok buat itu Islam.
Tapi bila dia beri kuasa Datuk, sepanjang setahun lebih ini, kita nampak di sebaliknya. Di sebaliknya, apa yang hak dia nak hari tu ni, termasuk yang Datuk sebut tadi ni, RUU 355, apa-apanya, bila dia beri kuasa, dia tak buat apa-apa Datuk. Tak buat. Jadi dia bukan saja merosakkan parti dia, tetapi imej hak tadi Datuk. Imej yang dia bawa dulu ni imej Islam. Jadi orang melihat macam tu Datuk, komen. Tak, sebab itu bagi saya bahawa golongan ahli-ahli agama ini seharusnya melihat bagaimana PAS telah merosakkan institusi agama dalam negara kita. Khususnya para ulama, para asatizah dan sebagainya. Mereka telah merosakkan imej institusi ulama sehingga menyebabkan orang hilang kepercayaan kepada ulama, hilang penghormatan kepada ulama. Saya kadang-kadang saya rasa sedih, saya rasa kesian. Saya kena akuilah sikit sebanyak, saya juga mendapat tarbiyah daripada Tuan Haji Hadi. Tapi bila masyarakat kecam, bila dia keluar saja kenyataan dia, tulisan dia di media sosial, orang kecam, orang serang dia. Orang sudah hilang penghormatan. Kenapa? Kerana dilihat bahawa ulama seperti mana Tok Guru Haji Hadi ini tidak lagi berpolitik untuk Islam, tetapi menunggang agama bagi mencapai kepentingan politik, iaitu kuasa, kedudukan. Sedangkan dia sendiri pun tidak berupaya untuk buat apa. Saya nak tanya Tok Guru, berapa banyak pelaburan daripada Timur Tengah yang Tok Guru bawa masuk? Dia pergi pun tak pernah tu. Pernah pun tak. Pergi pun tak pernah tu. Duduk di pantai timur, bukan Timur Tengah. Sekali-sekala datang ke Kedah pada musim timur. Itu saja. Jadi bagi saya bahawa ini yang menyebabkan orang hilang kepercayaan. Sebab itu saya sebutkan tadi bahawa orang dilihat bahawa mereka bukan lagi memperjuangkan untuk memertabatkan agama yang mereka laungkan selama ini, tapi sebaliknya menunggang agama bagi mencapai martabat kedudukan kuasa politik mereka. Jadi sebab itu inilah yang dapat kita lihat. Jadi saya haraplah kepada golongan agama yang ada pada hari ini supaya dapat golongan agama tidak boleh harap kepada orang seperti mana yang sedang berada dalam kerajaan yang ada pada hari ini, seperti menteri agama menteri daripada PAS, termasuk menteri agama yang saya dipahamkan dia juga turut menyokong PAS, menteri agama. Tapi setakat pergi tahnik anak gajah ni, saya fikir itu tahnik anak selebriti, tahnik anak Datuk Siti. Siapalah boleh tahanlah tahnik anak Datuk Siti. Ini pergi tahnik anak gajah pula ni. Saya tak fikirlah bahawa itu kerja menteri agama. Harus menteri agama. Saya tahu bahawa kita perlu melayani semua kehidupan, termasuk haiwan binatang ini. Saya tahu bahawa, tapi tak apalah, itu kerja orang itu di bawah jabatan kalau tak silapnya perhilitan. Jabatan perhilitan, dia ada jabatan perhilitan. Takkanlah menteri agama nak tunjuk agama ni ambil berat sampai kena tahnik anak gajah. Jadi saya fikir bahawa ini tak menggambarkan kecekapan pengurusan, fokus bagaimana untuk nak mengatasi masalah kehidupan rakyat ni. Jadi sebab itu saya minta kepada semua golongan agama asatizah yang ada dalam negara kita hari ini, ayuh mari perbetulkan kembali landasan kehidupan beragama itu, bukan lagi menunggang agama, tetapi seharusnya untuk membawa usaha ke arah untuk mengangkat agama itu dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ya. Datuk, hari ini hari Rabu. Setiap hari Rabu kita ada cabinet meeting lah. Dan saya difahamkan tadi dalam cabinet meeting tadi telah membuat satu keputusan. Itu untuk membuat satu suruhanjaya RCI untuk melihat semula masalah tabung haji ini, Datuk. Jadi apakah latar belakang sehingga keputusan itu dibuat, dan Datuk boleh komen sikit, Datuk? Ya, saya terkejut. Tadi mesyuarat kabinet hari ini bersetuju untuk menubuhkan RCI. Antaranya saya baca sikit. Mesyuarat Jemaah Menteri ini kenyataan Timbalan Perdana Menteri Pak Mahathir kita
Mesyuarat Jemaah Menteri yang memesyuarat pada hari ini 14 Julai 2021 telah bersetuju supaya kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 Akta 119 bagi menyiasat isu-isu yang berbangkit mengenai lembaga tabung haji hasil pengauditan perunding-perunding seperti mana PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, EY dan Roland Berger dari tahun 2014 hingga 2020. Ini. Tetapi mereka lupa letakkan satu lagi bahawa juga hasil pengauditan yang dibuat oleh juruk-audit, ketua juruk-audit negara, Jabatan Audit Negara juga buat yang menemui beberapa isu-isu yang seharusnya dibuat RCI itu lebih awal. Tetapi bagi saya, baik, sebelum itu saya nak sebut, saya lihat bahawa RCI ini lebih kepada untuk mengalihkan isu, nak divert isu daripada melihat kerajaan gagal, negara menuju kepada negara gagal supaya menggambarkan bahawa inilah kejayaan. Inilah kejayaan. Inilah seolah-olah sebagai satu kejayaan kepada kerajaan yang gagal. Kerajaan yang gagal berjaya untuk wujudkan RCI. Saya tidak ada masalah. Saya boleh bersetuju untuk nak wujudkan RCI ini. Tetapi yang saya heran, antara terma RCI yang telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri adalah seperti berikut. Kurungan satu. Yang pertama, skop RCI tertumpu kepada hasil penemuan perunding-perunding yang sebut tadi itu ke atas isu-isu berbangkit lembaga tabung haji dari tahun 2014 sehingga tahun 2020. Tetapi tidak termasuk pelan pemulihan dan penstrukturan lembaga tabung haji yang sedang dilaksanakan pada masa kini. Ya, Muhammad. Pelan pemulihan dan penstrukturan semula tabung haji itu dibuat di waktu kerajaan Pakatan Harapan yang menterinya daripada amanah iaitu Datuk Seri Dr. Mujahid menjadi Menteri Agama yang tabung haji berada di bawah tanggungjawab beliau. Ini. Tetapi mereka buat RCI ni tidak termasuk, maknanya tak termasuk. Terma ni tidak termasuk. Maksudnya kita tak akan pergi cek lah. RCI ni tak akan cek lagi soal pelan pemulihan. Maknanya pelan pemulihan tu betul lah. Berjaya lah. Ini pelan pemulihan yang dibuat oleh Pakatan Harapan ini berjaya. Berjaya untuk meletakkan kembali tabung haji kepada satu landasan. Kalau sebelum ini dakwaan mengatakan, pelan pemulihan ini jual aset tabung haji kepada Cina Kapiang. Ini disebut pindah aset tabung haji kepada Kementerian Keuangan, Perdana Menteri Kapiang duduk bawah Lim Guat Eng. Tak timbul dah. Tak timbul isu sekarang ni. Jadi mereka akui. Saya ucapkan terima kasih kepada Kabinet. Saya ucapkan terima kasih. Yang ini saya anggap bahawa sebagai satu terima kasih saya kepada Jemaah Menteri yang memperakui bahawa pelan pemulihan dan penstrukturan semula yang sedang dilaksanakan itu tidak termasuk dalam skop terma RCI yang dipersetujui oleh Jemaah Menteri. Saya bukan pasal saya ucap termasuk, bukan pasal saya takut daripada nak cakap, sebab mereka mengakui. Mereka mengakui tak termasuk, maknanya tak perlu bangkit, tak bangkit lagi soal pelan pemulihan penstrukturan semula lembaga tabung haji. Maknanya apa yang kita buat itu betul dan kita telah kembalikan tabung haji berada kepada landasan yang betul. Jadi sebab itu saya lebih melihat dia nak divert isu. Dia nak divert isu daripada isu persepsi tanda pagar #kerajaan gagal yang telah digerakkan oleh rakyat ini sehingga membawa kepada Bloomberg melihat bahawa kerajaan ini telah menuju kepada kerajaan yang gagal. Negara yang gagal. Jadi dia cuba nak divert untuk melihat bahawa ini satu kejayaan. Jadi bagi saya bahawa agak pelik lah kalau dia nak melihat bahawa ini sebagai kejayaan. Tak apalah saya nak anggap kalau dia nak kata ini sebagai satu kejayaan, ini kejayaan sebuah kerajaan yang gagal. Dan mungkin dia nak divert isu, kemudian dia nak cuba untuk isu ini memberikan tekanan kepada
orang-orang yang terlibat dalam tabung haji dulu ini, termasuk zaman Perdana Menteri dulu, kerajaan di bawah pimpinan Datuk Najib, untuk beri penekanan supaya kalau hampa tak sokong Tan Sri Mahyidin balik, ini akan mendedahkan kamu. Sedangkan mereka lupa bahawa kalau UMNO tarik balik, kerajaan ni pun akan runtuh. Yang akan disiasat ialah scheme of thing. Bagi saya perlu kepada penyiasatan terhadap scheme of thing yang telah dilancarkan oleh Tan Sri Mahyidin Yassin. Datuk, kita dah sejam berada di hujung program kita pada hari ini. Saya kira hujah-hujah yang telah diberikan oleh Datuk tadi telah mampu bukan saja menjawab, tetapi sangat-sangat jelas bahawa kerajaan sekali gagal. Cumanya menteri-menteri tadi ni, sebab dia duduk dalam tu, dia selesa, jadi dia pun nak jack Muhyiddin, jadi dia katalah tak gagal, hujah tak ada pun. Hujah tak ada apa pun. Datuk, perkataan terakhir, kesimpulan Datuk. Ya, kesimpulannya bagi saya bahawa apa yang dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin kerajaan yang ada pada hari ini dan juga pemimpin parti bersatu seperti mana Wan Saiful dan sebagainya, ialah gambaran mereka ini ialah kerajaan yang bersifat, maknanya pemimpin yang bersifat sindrom penafian, denial syndrome. Ini tidak baik kepada negara kita. Mereka menafi, sedangkan selama ini pun kalau kita lihat bahawa akhirnya betul apa yang berlaku itu betul, apa yang sedang berlaku betul, walaupun mereka nafi. Hari ini mereka nafi, tak gagal. Tapi hakikatnya macam saya katakan tadi, Brigadier General doktor tersebut memperakui, Tan Sri Jamilah sendiri menyetujui pandangan Brigadier General tersebut, dan juga ramai lagi pihak-pihak yang tertentu, pakar-pakar yang ada dalam negara kita melihat bahawa memang kerajaan kita ini sudah tidak mampu menguruskan secara yang baik, yang yang secara yang profesional ke arah untuk nak membawa negara kita ini keluar daripada pandemik COVID-19. Sebab itu bagi saya tidak ada pilihan yang lain melainkan saya lihat bahawa kerajaan ini tidak boleh dipertahankan. Sebab itu ke bawah duri Tuanku dan Pertuan Agong, ampun Tuanku Upati harap sungguh-sungguh kerajaan ini fail, kerajaan ini gagal, mereka tidak boleh mengurus, berada dalam suasana yang cacah merbah, dalam satu kerajaan mereka sudah tidak boleh sehaluan, ada yang tarik diri, ada begitu begini, dah tak boleh sehaluan. Jadi bagi rakyat melihat bahawa kerajaan ini memang betul-betul gagal, kerajaan ini benar-benar gagal dan perlu kepada sebuah kerajaan yang baru. Pulanglah kepada Tuanku Yang Pertuan Agong untuk melihat bagaimana rupa bentuk. Sebab ini bukan soal bagi saya bahawa saya tidak melihat kepada kepentingan kuasa, tapi saya melihat bahawa kerajaan ini dah tak mampu nak menguruskan kehidupan rakyat. Keutamaan saya ialah rakyat, bukan soal nakkan kuasa, bukan soal saya nak duduk balik sebagai menteri, timbalan menteri dan sebagainya. Bukan kami nak duduk menteri ataupun timbalan menteri, tetapi kami melihat bahawa lagi lama kerajaan ini memerintah, lagi merosakkan negara kita dan akhirnya membawa kepada kehidupan rakyat yang lebih merempat dalam negara kita. Dan saya bimbang takut nanti keadaan yang tidak terkawal, rakyat akan bangkit mengambil hak mereka, undang-undang di tangan mereka, dan keadaan yang tidak terkawal akan berlaku dalam negara kita. Jadi sebab itu bagi saya kerajaan ini tidak boleh dipertahankan lagi. Bukan kerana kalau orang kata ini ada golongan politik yang gila kuasa, apa yang disebut oleh Presiden PAS, dia kata ini gila politiking, gila kuasa lah, gila kuasa. Saya nak sebut kepada Tok Guru, kami bukan gila kuasa, kami nak ambil kuasa daripada orang gila. Terima kasih. Dengan kesimpulan